Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan sambung semula pembelajaran kita dalam subjek sejarah. Okey, pada bulan pertama kita telah mempelajari Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian kita telah masuk pada Kesultanan Johor Riau. Okey, itu kita telah selesai. Okey, untuk hari ini kita akan masuk kepada Kesultanan Melayu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey, lahirnya empat buah negeri ini iaitu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menandakan lahirnya empat buah negeri Melayu yang berdaulat. Negeri Melayu yang berdaulat. Untuk negeri Pahang dan Perak adalah kesinambungan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Manakala Terengganu dan negeri Selangor adalah kesinambungan daripada Kesultanan Johor Riau. Boleh faham? Pahang dan Perak lahir daripada Kesultanan Melayu Melaka, manakala Terengganu dan Selangor adalah kesinambungan daripada Kesultanan Johor Riau. Okey, untuk hari ini kita akan belajar pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Sebelum tu kita lihatlah, ini adalah alat kebesaran Sultan Terengganu, Sultan Selangor, Pahang dan Perak. Untuk tengkolok Sultan Terengganu ni, ia dikenali sebagai lipatan belalai gajah. Manakala tengkolok Sultan Selangor ni dikenali sebagai lipatan setanjak balung raja. Tengkolok Sultan Perak ni dikenali sebagai lipatan ayam petah kepak. Manakala tengkolok Sultan Pahang dikenali sebagai lipatan helang menyongsong angin. Jadi lipatan-lipatan ini bukan boleh dilipat sesuka hati. Jadi lipatan ini adalah merupakan alat kebesaran dan tradisi ataupun adat istiadat sesebuah kesultanan. Jadi jika kita kat TV ke kat YouTube kita nampak ada majlis adat istiadat ataupun hari keputeraan sultan, kita boleh nampak sultan-sultan ni memakai tengkolok kebesarannya yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Okey, yang pertama kita akan lihat Kesultanan Pahang. Kesultanan Pahang merupakan wilayah daripada Melayu Melaka. Pada zaman dahulu sultan ni ramai anak. Ada anak yang pertama kebiasaannya akan menjadi waris kepada Kesultanan Melayu Melaka. Manakala anaknya yang lain, yang nombor 2 ataupun anak lelaki yang nombor 3 akan diberi wilayah di kawasan lain, dan mereka diiktiraf sebagai sultan di kawasan tersebut. Pada tahun 1470 Pahang diasaskan oleh Sultan Muhammad. Kemudian Sultan Abdul Ghafur telah menjadi sultan, tetapi Sultan Abdul Ghafur tidak meninggalkan waris. Kemudian keluarga Bendahara Johor menjadi pengasas kepada kesultanan yang baru. Itulah kita boleh nampak Kesultanan Pahang ni dia terhenti pada Sultan Abdul Ghafur kerana beliau tidak meninggalkan waris, menyebabkan keluarga Bendahara Johor yang mentadbir Pahang diiktiraf sebagai Kesultanan Pahang yang baru. Bendahara ni lebih kurang pembesar lah. Memang apabila sultan tersebut tidak meninggalkan waris, siapa yang akan menggantikan sultan adalah keluarga bendahara. Seterusnya kita akan lihat Kesultanan Perak. Perak merupakan wilayah yang sama seperti Pahang yang lahir daripada wilayah Melayu Melaka. Pada tahun 1528 Perak diasaskan oleh Sultan Muzaffar Shah.
Kemudian Sultan telah mendirikan pusat pemerintahan di Tanah Abang di pesisiran Sungai Perak. Ini kita boleh lihat makam Tok Temong dengan Istana Iskandariah. Sebenarnya panjang tapi cikgu ringkaskan bagi mudah. Seterusnya adalah Kesultanan Terengganu. Kesultanan Terengganu merupakan wilayah Johor Riau. Apa yang kita belajar memang Kesultanan Johor Riau ni memang lahir daripada Kesultanan Melayu Melaka. Anak Sultan Mahmud pindah ke Johor dan menjadi sultan di Johor. Tapi kemudian keturunan di Kesultanan Johor telah anak-anak beliau telah baginda telah dihantar ke Terengganu untuk mendirikan sesebuah negeri. Pada 1708 Pahang diasaskan oleh Sultan Zainal Abidin I. Sultan mendirikan pusat pemerintahan di Tanjung Baru, Kuala Berang. Ini adalah Istana Terengganu iaitu Istana Maziah, dan ini adalah Sultan Zainal Abidin ketiga. Seterusnya adalah Kesultanan Selangor. Merupakan wilayah Johor Riau, sama seperti Terengganu. Sultannya adalah merupakan salah silah daripada keturunan Johor Riau. Pada 1766 diasaskan oleh Raja Lumu, ataupun apabila menjadi sultan, baginda dinamakan sebagai Sultan Sahruddin Shah. Sultan telah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Kuala Selangor. Kuala Selangor ni lah bandar bersejarah. Pusat pemerintahan pertama adalah di Kuala Selangor, kemudian pindah ke Jurah dan sekarang telah dipindahkan di Shah Alam. Ini Istana Alam Shah. Seterusnya kita akan lihat warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Kesultanan Pahang mengamalkan sistem pewarisan tahta. Waris ganti digelar Tengku Mahkota. Bermakna apabila sultan telah mangkat, siapa yang menggantikan dia? Yang menggantikan dia adalah anak baginda, putera sulung. Kalau sultan, gelaran untuk anak kanda baginda adalah Tengku Mahkota. Macam TMJ lah, Sultan Johor, anak dia adalah TMJ Tengku Mahkota Johor. Sistem pentadbiran berasaskan pembesar 8 dan 16. Pembesar utama Pahang ialah orang kaya Indra Shah Bandar, orang kaya Indra Segara, orang kaya Pahlawan dan orang kaya Indra Perbah Jalan. Ini adalah keris panjang, iaitu adalah salah satu alat kebesaran di Raja Pahang. Manakala ni adalah Kesultanan Perak. Kesultanan Perak ni dia unik sikit. Dia tak mengamalkan sistem pewarisan. Apabila ada anak dia menjadi sultan, dia mengamalkan sistem penggiliran. Giliran ni macam mana? Contoh cikgu bagi situasi. Dia ada 5 orang adik-beradik. Bila anak sulung menjadi sultan, siapa yang menggantikan beliau jika dia baginda mangkat? Yang akan menggantikan beliau bukan anak. Yang menggantikan baginda adalah adik dia yang nombor 2. Apabila adik nombor 2 meninggal, akan digantikan adik-beradik yang ketiga. Sampailah ke anak balik yang pertama. Dia memang situ. Mengamalkan sistem giliran. Assalamualaikum. Okey, boleh faham. Kesultanan Perak mengamalkan sistem penggiliran. Dia unik. Berbanding negeri lain menggunakan sistem pewarisan, manakala Kesultanan Perak menggunakan sistem penggiliran. Sistem pentadbiran berasaskan pembesar 4, 8, 16 dan 32, iaitu sistem pembesar 4 lipatan. 4 pembesar utama Perak ialah orang kaya Bendahara Seri Maharaja, orang kaya Maharaja Diraja, orang kaya Temenggong Padaruka Diraja, orang kaya Menteri Paduka Tuan. Tengok, gelarannya Sultan, kemudian Raja Muda, Raja Dihili, Raja Kecil Besar, Raja Kecil Sulung, sampailah Raja Kecil Bongsu. Contoh Sultan adalah anak adik-beradik yang pertama. Kemudian Raja Muda lah adik-beradik yang kedua. Dia macam tu. Tapi kebiasaannya dia yang sulung, adik-adiknya dah meninggal. Macam sekarang adalah Sultan Nazrin Shah. Sebelum ni adalah Sultan Azlan Shah. Azlan Shah ni bapa. Jadi yang paling dekat dia lah anak dia. Walaupun dia adalah sistem penggiliran, tapi yang paling dekat dia anak dia. Jadi ia mengamalkan sistem penggiliran. Seterusnya adalah Kesultanan Terengganu.
Kesultanan Terengganu adalah sistem seperti sistem negeri lain, iaitu mengamalkan sistem pewarisan tahta. Waris diganti digelar sebagai yang di-Pertuan Muda. Dia tak guna gelaran Tengku Mahkota, tapi mengguna gelaran yang di-Pertua yang di-Pertuan Muda. Dewan Pakuan Diraja berhak memilih dan melantik sultan. Jemaah ini turut dikenali sebagai ahli hal wal al-aqad, yang bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey, ini adalah keris panjang di Raja Terengganu. Okey, seterusnya adalah Kesultanan Johor. Kesultanan Johor seperti negeri-negeri yang lain menggunakan sistem pewarisan tahta. Waris digelar sebagai Raja Muda. Ada yang menggunakan gelaran Tengku Mahkota ada. Ada yang menggunakan Raja Muda pun ada. Ada yang menggunakan yang di-Pertuan Muda. Aja ikut negeri. Okey. Pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Majlis Mesyuarat Kerajaan ni di peringkat persekutuan kita ada parlimen. Parlimen ni dilantik menjadi menteri lah, jemaah menteri, perdana menteri dan menteri. Untuk kerajaan negeri dia tak sebut sebagai perdana menteri. Tak dipanggil sebagai jemaah menteri, tapi dipanggil sebagai mesyuarat kerajaan. Siapa ketua dia? Menteri besar. Itu adalah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okey, ini adalah Masjid Negeri Selangor. Okey, untuk hari ini kita telah apa yang kita pelajari ini hari ini adalah yang pertama. Yang pertama adalah tengkolok yang digunakan di kerajaan Sultan Terengganu, Sultan Selangor, Sultan Pahang dan Sultan Perak. Kemudian kita belajar pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Pahang dan Perak merupakan kesultanan daripada salah silah Kesultanan Perak, Kesultanan Melaka. Manakala Sultan Terengganu dan Selangor merupakan salah silah kepada Kesultanan Johor Riau. Kemudian kita telah mempelajari macam mana sistem pewarisan, raja, sama ada menggunakan sistem pewarisan ataupun menggunakan sistem penggiliran. Kemudian kita telah mempelajari gelaran waris. Ada yang menggunakan Tengku Mahkota, seperti Pahang menggunakan gelaran Tengku Mahkota. Manakala Perak menggunakan gelaran Raja Muda. Manakala Terengganu menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar. Manakala Selangor menggunakan gelaran Raja Muda. Okey, untuk hari ini saja. Pada minggu hadapan kita akan masuk lagi sikit. Kita akan belajar berkaitan dengan agama Islam, perundangan, persuratan dan sastra rakyat. Ada tambah sikit lagi, kita akan belajar ekonomi sara diri dan jual beli di negeri-negeri tersebut. Okey, sekian, terima kasih.